Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah saya bagi kursus metodologi dan kajian penyelidikan, yaitu Dr. Badare binti Saibeh, serta rakan-rakan seperjuangan saya yang saya hormati. Saya Siti Nur Aisyah binti Rashid dengan nombor metrik BA 2110051 akan membentangkan tutorial artikel dalam jurnal daripada bidang antropologi dan sosiologi, iaitu pelajar dikehendaki membezakan penggunaan metodologi daripada kedua-dua bidang dalam artikel yang telah dipilih. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur kajian, prosedur pengambilan data, dan prosedur penganalisisan data. Kebiasaan dalam kajian yang melibatkan sains sosial, terdapat dua reka bentuk kajian yang selalu digunakan oleh pengkaji dan penyelidik, iaitu reka bentuk kajian kualitatif dan reka bentuk kajian kuantitatif. Dalam kedua-dua kaedah ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang tersendiri. Kaedah kajian kualitatif adalah kaedah kajian yang sering digunakan oleh ahli sosiologi dalam mendapatkan data yang lebih valid dan terkini kerana menggunakan kaedah soal selidik yang diedarkan kepada responden. Antara ciri-ciri dalam kaedah kualitatif ialah mempunyai sifat yang khusus, terinci, dan statistik. Kaedah kajian kuantitatif mempunyai kelebihan yang menjadikan kaedah kajian yang sering digunakan dalam bidang sains sosial, iaitu penelitian lebih berjalan sistematik, mampu memanfaatkan teori yang ada, berbentuk objektif, keputusan yang dibuat dalam bentuk objektif kerana alat keputusan kuantitatif menggunakan data berangka yang lebih tepat dan memudahkan proses membuat analisis dan perbandingan. Serta keputusan yang dibuat adalah lebih cepat kerana penggunaan alat kuantitatif adalah lebih cepat kerana proses pembuatan keputusan boleh menggunakan alat-alat teknologi moden yang dapat diprogramkan. Pada itu, ciri-ciri ini dapat dilihat daripada kajian daripada Zaimah, Samila, dan Azima dengan tajuk kajian yaitu kualiti hidup dan kesejahteraan belia. Kesejahteraan belia, kajian ke atas pekerja sektor awam di Malaysia. Dalam kajian ini dilakukan dalam kalangan pekerja sektor awam, iaitu penjawat awam dalam perkhidmatan awam persekutuan. Sampel terdiri daripada pekerja yang berkahwin dan mempunyai pasangan yang juga bekerja. Data yang dikutip menggunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh responden. Bagi kertas kajian ini, seramai 250 orang pekerja muda yang berusia 40 tahun ke bawah dipilih sebagai belia yang dipilih untuk dianalisis. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyataan sejauh mana kepuasan anda terhadap situasi kewangan anda dengan skala 1 hingga 10, iaitu 1 adalah paling tidak puas hati dan 10 adalah paling puas hati. Analisis deskriptif, iaitu kekerapan peratus purata dan sisihan piawai, dilakukan ke atas pengukuran kualiti hidup dan kesejahteraan responden. Kaedah kajian secara soal selidik yang digunakan dalam kajian kualiti hidup masyarakat, khususnya belia, adalah berbentuk sosiologi dengan mengaplikasikan soal selidik sebagai kaedah kajian yang menjawab objektif. Dia lebih memfokuskan pekerja sektor awam sebagai responden. Data yang dikutip menggunakan kaedah kajian yang tidak rawak. Pengkaji mengkhususkan kepada pekerja yang berkahwin dengan pasangan yang juga telah berkahwin. Selain itu, analisis deskriptif menggunakan kekerapan dan peratus serta sisihan piawai. Seterusnya ialah kajian kaedah kualitatif. Kaedah kajian kualitatif mempunyai beberapa ciri-ciri yang seringkali digunakan dalam kajian sains sosial, iaitu ciri-ciri penyelidikan kualitatif ialah berfokus kepada manusia, konsep dan takrifan dalam simbol, yaitu suatu objek dan konsep atau situasi.
Kebiasaannya, penyelidik yang berminat untuk memahami pembinaan makna atau serta cara hidup, memahami kehidupan, pengalaman, serta struktur hidup mereka. Ciri-ciri yang kedua ialah mempunyai orientasi atau penemuan dengan pengumpulan data bersifat induktif yang berlandaskan teori diperoleh melalui analisis maklumat. Kelebihan yang dapat dilihat daripada metodologi kualitatif ialah mempunyai landasan teori yang bersesuaian dengan fakta. Deskripsi atau interpretasi daripada informan dapat diteliti dengan lebih mendalam dan sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan kerana bertemu secara langsung dan bersemuka dengan informan. Tujuan pertemuan ini adalah melakukan soal jawab atau berkomunikasi secara dua hala yang bertujuan untuk meminta pandangan, pendapat dan pengakuan daripada seseorang dalam menjawab objektif. Dengan melihat ciri-ciri ini, artikel yang bertajuk Kajian Kes Interaksi Sosial dalam kalangan pelajar pelbagai etnik ke arah pengukuran integrasi, hasil kajian daripada Adliana binti Abdul Khalil pada tahun 2018. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Kajian ini berbentuk antropologi dengan memfokuskan kepada integrasi nasional. Pengkaji menggunakan dua kaedah iaitu pengumpulan data iaitu temu bual dan pemerhatian. Temu bual dilakukan ke atas 12 orang pelajar tingkatan 4 dan 5 yang berlainan etnik. Maklumat yang didapatkan melalui cara temu bual secara bersemuka, cara percakapan di antara penyelidik dan responden. Jenis soalan yang diajukan adalah berbentuk temu bual berstruktur. Jumlah soalan temu bual adalah sama kepada semua informan tanpa melibatkan pengurangan dan penambahan soalan. Kaedah kajian secara temu bual dan pemerhatian juga menggunakan soalan yang sama kepada semua responden dan soalan yang dibina adalah secara spesifik yang disusun mengikut susunan tertentu adalah merujuk kepada temu bual berstruktur. Informan digalakkan untuk menceritakan tentang pengalaman diri mereka berdasarkan beberapa soal yang telah disediakan oleh penyelidik dalam menjawab objektif kajian. Kaedah pemerhatian juga digunakan dalam kajian ini. Pemerhatian yang sering digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Melalui pemerhatian, pengkaji dapat mengamati suatu tingkah laku atau berpandukan pemboleh ubah yang dikenal pasti. Dalam kajian ini, pengkaji memerhati pelajar yang berlainan etnik yang terdiri daripada Melayu, India dan Cina. Pemerhatian ini dijalankan secara menyeluruh tanpa mengecualikan sebarang pemboleh ubah penyelidikan. Pemerhatian ini juga penting untuk mendukung pemboleh ubah dalam kajian ini. Sekian, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih.